Daily, okay guys, daily, time frame daily, kita sambung. Okay, so this is the part 3 punya video. Okay, saya dah masukkan dia punya 2 point apa benda semua. Low high, higher low, higher high, higher low, higher high. Okay, baik, dekat sini ada satu benda yang penting untuk korang tahu. Okay, untuk student yang sedia ada, seperti yang dikongsikan, seperti yang dimaklum, bila mana kita nak buat plotting untuk weekly, so kita akan based on the marking of weekly itself. Okay, sebagai contoh, sekarang ni lower high, kedudukan lower high. Kalau kata korang perhatikan, saya akan aim dia dekat kedudukan SBR weekly. Okay, stop dekat situ. Recall balik, plotting bila mana kita nak buat adalah berdasarkan kepada marking time frame itu sendiri. Dia bukannya kita ambil dekat monthly punya marking. No, even if the marking is higher, the time frame lah yang saya maksudkan. Yang ni monthly, yang ni weekly. Supposed to be kena ambil monthly. Pasal apa? Monthly ni time frame-nya lebih besar. Biasanya orang akan berfikir macam tu. Okay, kalau kata Bada tidak, kita buat weekly guys. Kita buat plotting untuk weekly. Okay, then kita akan berpandukan, our reference is the marking of the time frame itself. Sebagai contoh SBR ni lah. Okay, itu rules yang pertama. Okay, bila mana kita tukar kepada time frame daily. Okay, so this is one of the topic yang mana dikenali sebagai structure, jenis structure dan sebagainya. Yang tu saya rasa dekat TikTok belum lagi saya pernah kupas berkenaan dengan jenis structure. So let it be lah, biarkan dulu. Kita just fokus yang ni dulu. Okay, as simple as yang ni uptrend, yang ni downtrend. Okay, baik, yang ni downtrend, yang ni uptrend. Bila mana saya nak aim yang uptrend ni nak pergi mana, saya akan tengok dekat sebelah kiri yang downtrend ni. Okay, dan point-pointnya adalah lower low, lower low, lower low, lower low yang belum berlaku sebarang retracement. Itu yang saya akan aim. Okay, tapi ada tapi kat sini. First thing first, saya nak tukar dia punya warna dulu. Okay, sebab saya ada buat kesilapan tadi. Okay, yang dah retrace yang ni saja, yang ni belum retrace. Okay, dan supposed to be yang ni pun warna merah, bukan warna biru. Okay, sebab tadi saya just copy daripada sini, saya tarik sini. Okay, seingat saya. Baik, kalau kita perhatikan kedudukan marking yang bawah ni, actually dia masih lagi belum berlaku sebarang retracement. Okay, tu dia. Nampak? Dia belum berlaku sebarang retracement. Okay, ada dua benda yang saya nak terangkan kat sini. Okay, yang ni bukan yang saya nak terangkan lah. Cuma saya nak membetulkan kesilapan saya dalam previous video. Yang mana previous video SBR ni saya buat warna biru, and then saya kata dah retrace. Actually belum. Okay, so yang tu kena faham dulu, kena clearkan betul-betul dulu. Okay, baik. So sekarang ni aim untuk berlaku high adalah di sini. Okay, dekat sini. Dekat yang ni, yang dekat cursor saya ni. Okay, 1807.07. Belum berlaku sebarang retracement. Ada kemungkinan besar yang dia akan teruskan pendakian sehingga kepada sini. Okay, jadi kita punya target untuk daily dan weekly hampir lebih kurang sama. Kita punya target dia. Baik, so ini merupakan RBS. Okay, kat sini dia masih lagi dalam struktur yang sama. Cuma kalau kata tuan-tuan dan perempuan perhatikan, this one is triple pixel, single pixel, double pixel. Okay, single pixel untuk yang telah berlaku retracement, double pixel untuk RBS yang bukan dow point. Apa itu RBS yang merupakan dow point? Contohnya high dan higher high. So saya akan triple pixelkan dia. RBS jenis triple pixel yang macam bawah ni merupakan satu point yang kalau kata dia tak retrace, makanya berlaku hutang kat situ. So nak tak nak dia kena return back to the price untuk clearkan the order there.
and then dia akan boleh meneruskan perjalanan dia, sama ada dia nak mendaki terus ke atas ataupun terjun ke bawah. Tengok keadaan lah macam mana. Contohnya pullback ni lah. Okay, kalau kata dia nak terjun balik, dia nak clear the order ke apa ke, dia pergerakan terjun ke bawah to clear the order. Tapi kena faham, bila mana dia terjun ke bawah, apakah kemungkinan yang buyer boleh kembali menampung kapasiti seller yang telah terkumpul daripada atas ni? Sebab jauh ni, nampak lebih kurang dalam 745 pip. So the ability or the capacity, the total volume of seller yang masuk dalam market, yang drag the price sampai turun bawah ni, apa kemungkinan yang buyer mampu untuk tackle back the position, untuk drive the price untuk kembali mendaki. Okay, itu sebab saya kata, even if kita tahu kata berlaku price akan return kat sini, walaupun dalam keadaan uptrend, belum tentu dia akan confirm naik. Okay, anyhow, kita ada cara macam mana nak tentukan benda-benda tu, dan panjang lah, ceritanya panjang lah. So saya just cut the story. Baik, yang ni, okay, high. Okay, so kita target dia berlaku dekat sini. Okay, contoh, ni saya buat contoh. Baik, katakanlah SBR daily ni tak ada. Okay, yang ada weekly sahaja. Kita recap balik daripada monthly, kita recap. Okay, so this is the SBR untuk monthly. Kemudiannya kalau kita tengok dekat sini, okay, this is the SBR for weekly. So monthly is here, weekly is here. Okay, and then untuk daily pula, bila mana kita buka daily pula, yang level ni, okay, yang ni belum berlaku retracement yang ni jahat ni. Saya cukup tak suka SBR yang berada antara ruang lower low dengan lower high. Yang ni, ruang yang macam ni saya cukup tak suka, sebab cukup jahat tu. Dia suka main pukul curi. Saya tak suka. Most of the time dia akan mendaki sehingga ke atas. Maksud saya, dia akan cari balik price ni. Sebab tu yang saya tak suka tu, kan. Kita aim nak entry dekat lower low. Contoh, kita aim entry kat sini, mudahnya dia nak naik atas ni, dia cari atas ni, dia cari atas ni lagi, ada kemungkinan dia akan terus sambung ke atas. Yang tu yang paling saya tak suka. Saya suka jenis yang macam ni, yang clean. Ni yang saya panggil clean. Yang ni tak cantik, saya tak suka. Okay, baik. So contoh, kita katakanlah sini dah berlaku retracement, sini sudah berlaku retracement, yang ni pun tak ada, clean, clear cut, tak ada apa-apa kat sini. Semua, walaupun ada SBR, semua dah berlaku retracement. Maknanya untuk daily, untuk daily standby itself, time frame tu sendiri, katakanlah dekat kita ambil yang kat sini, ni belum berlaku retracement kat atas ni. Contoh, okay, yang ni belum berlaku retracement. So dekat sini. So the next aim, kita akan mencari kedudukan marking time frame daily yang belum berlaku retracement, which is here. Maknanya daripada sini kita aim atas ni. Okay, dia terlalu jauh. Okay, dan dalam masa yang sama, the first obstacle is here, SBR weekly dekat sini. Okay, ini analysis, ini bukan plotting. Kena faham, kalau saya buat plotting, yes, saya akan target untuk dia mendaki ke atas sini. Sebab, sorry, atas lagi, sini, saya akan target ke situ. Okay, itu plotting. Macam yang saya cakap tadi, plotting daripada time frame daily. So kita akan refer to the marking by the time frame itself. Okay, but when we are doing analysis, bila mana kita buat analysis, the first obstacle is the SBR daripada time frame weekly. So kita akan aim dekat sini. Simple lah, benda ni simple. Benda ni jangan complicated kan dia. Ibarat macam number sequence. Okay, sequence of number 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, lepas 1 apa dia? 2. Lepas 2 apa dia? 3, 4, 5, 6 dan sebagainya. Begitu juga dengan susunan target point yang kita kena buat. Sama. Okay, sama. So that is the difference in between plotting and analysis. Okay,
belajar badar ni dia bukan ambil masa yang sekejap, dia ambil masa yang lama, dan dia memerlukan kesungguhan bila mana tuan-tuan dan perempuan nak belajar badar. Okey. Walau bagaimanapun, bagi mereka yang minat, bagi mereka yang suka, bagi mereka yang merasakan diri mereka ada some kind of art punya, macam orang kata apa, skill ke, architect of the trading plan ke apa ke, you are the architect contoh, you are the engineer contoh. So this is the fun part of badar lah, melukis. Okay, kita nak tentukan point, kita nak tentukan mana marking yang boleh pakai, kita nak tentukan the plotting, end up kita akan buat the full analysis. Okay, so this is the plotting punya version dulu, belum analysis lagi. Okay, so nanti saya akan saya akan betulkan balik all of the marking. Saya akan betulkan dulu, dan saya akan record satu lagi video just for analysis sahaja. Okay, saya padam yang ni tadi. Sekejap. Okay, tu dia. Okay, triple pixel. Nice. Okay, baik. So dekat situ dulu guys, baik. Saya kira sekadar itu dulu untuk video kali ini bagi Time Frame Daily. I think this is the part 3 video. Okay, nanti kita akan kemaskan lagi apa benda semua. Saya akan kemaskan dulu marking, plotting dan sebagainya. Saya belum turun tengok Time Frame H4, boleh nampak kosong semua. Okay, then H1 pun sama. Dah berapa lama dah aku tak update analisis ni kan. Nampak tak? Bulan 6 hari tu last. Okay, so bagi saya masa sekejap untuk saya update the analysis and the marking. After that saya akan record untuk menerangkan serba sedikit berkenaan dengan marking and plotting. Selepas selesai semua marking and plotting, then kita akan go through the analysis. Okay, sambung kepada part 4 punya video.